Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia. Hari ini kita bertemu kembali 11 September 2020 bersama dengan 23 Muharram 1442 Hijriah bersama dengan saya Faria On dan saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda dalam keadaan sihat saja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini memilih MHI sebagai antara rancangan pertama yang menyapa anda hari ini. Dan pastinya kita akan memulakan siaran kita dengan mengucapkan salam takziah kepada rakan kita dalam bidang dunia industri. Yang pastinya penyanyi Sandra Dian telah pun disahkan meninggal dunia semalam awal pagi tadi. Pemergian Sandra 26 tahun juga salah seorang peserta program reality. Dimaklumkan penyanyi berasal dari Singapura oleh Sufi Rashid yang telah pun meninggal dunia pagi tadi dalam sekitar jam 1.20 pagi tadi. Dan kita sudah maklum semuanya sebelum ini arwah Sarah sedang menjalani latihan untuk pergi ke sebuah program reality kan di Putrajaya, tetapi mengalami kemalangan jalan raya dan tidak sedarkan diri hampir seminggu. Sarah Dian ini merupakan juga bekas peserta dalam reality Mentor Legend 2014, protegi kepada Dayang Nur Faizah. Dan kita mendoakan agar roh arwah Sarah Dian ini akan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Pastinya ini adalah berita yang sangat mengejutkan kita semua. Baru saja dilaporkan beberapa jam yang lalu. Jadi sama-sama kita berikan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Sarah Dian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ucapkan juga salam takziah buat keluarga dan moga mereka tabah menghadapi berita yang agak menyedihkan ini. Baik. Bagi anda yang berpeluang bersama kita hari ini, pastinya kita akan mendalami satu topik yang begitu penting sekali kerana pastinya dalam tahun 2020 ini, saban tahun kita melihat begitu banyak peningkatan di mana kita melihat kes penipuan secara atas talian secara online yang membabitkan pekerjaan. Harapan diberi, begitu banyak orang kata harapan dengan gaji yang tinggi, pendapatan yang besar dan sebagainya, namun itu semua adalah penipuan. Dan pastinya mereka tahu siapakah golongan ataupun kelompok yang bakal dipengaruhi dengan tawaran hebat sedemikian. Pastinya kalau di media sosial ada juga yang berani untuk mengiklankan tawaran hebat itu di surat khabar. Katanya akan dapat RM3,000 sebulan, RM8,000 sebulan. Apatah lagi ini bila dilihat oleh mereka yang baru saja habis ataupun tamat pembelajaran kan. Ini menjadi satu lagi pancingan yang terpedaya dengan tawaran ini. Dan juga kita tahu tahun demi tahun pastinya ada kes kan, yang membabitkan. Kalau tahun lepas 47 warga negara Malaysia ditahan di Kemboja apabila disiasat mana kabarnya mereka terpedaya dengan tawaran hebat gaji yang besar, dapat melancong dan sebagainya. Betul. Jadi itu yang kita akan mendekati berkenaan dengan waspada tawaran karier yang mencurigakan. Kadang-kadang lebih hebat. Ialah biasanya promosi itu memang lebih hebat. Betul. Tapi kita kenalah berhati-hati. Ada satu kajian selidik yang menyebutkan di antara negara di Asia Tenggara ini, negara kita adalah di tempat nombor 1 bagi yang mudah terpedaya dengan kata-kata manis seperti ini, dengan tawaran pekerjaan palsu ini. Dengan 46% responden mengatakan bahawa mereka pernah menjadi mangsa. Jadi ini sangat merisaukan, terutama sekali kepada musim PKP ini di mana begitu ramai yang kehilangan pekerjaan dan pastinya ingin mencari peluang baru. Tapi kita perlu ingat dan mencari sebenarnya antara tanda-tanda yang cukup penting untuk dilihat. Apabila kita melihat begitu menarik sekali tawarannya, barangkali itu adalah sesuatu yang tidak betul dan tidak sahih. Dan maksudnya, ada juga pada awal tahun ni kan, Januari yang 2020 ni, ada terbaca juga artikel yang mengatakan bahawa sekarang ni mereka ada satu modus operandi melatih warga negara Malaysia menjadi penipu. Kalau dulu Macau scam tu kan orang luar negara yang akan memperdaya orang di sini, tapi dia telah melatih warga negara kita ni, laki perempuan usia 18 hingga 28 tahun, dia pula yang buat operasi Macau scam ni untuk tarik kita. Maknanya dah tahun demi tahun pastinya mereka ada strategi barulah. Tapi tak tahulah kalau misalnya rakan kita di sujud sana tu pernah kena Macau scam ni. Ya, saya baru nak tanya dekat Fariha dan juga Sofia.
anda berdua pernah ke tidak kena scam ni? Menjadi mangsa Saya dapat penipuan? panggilan. Dapat panggilan pihak Makau Scam lah. Saya pergi ke Temuduga. Ya? Saya ada cerita. Awak pun boleh lah jadi. Tapi tak responden terpedaya kita lah. hari Tapi ni. dah sampai ke sana. Tapi memang agak menakutkan lah sebenarnya. Tapi Masila ada pernah melalui ke? Masila sebenarnya tak pernah Okey. melalui orang kata ditipu ataupun diperdaya dan sebagainya, tapi rakan-rakan saya ramai yang dah terkena ditipu oleh agensi mencari kerja ni, sebab kadang-kadang kita ni terpengaruh macam bila orang kata macam okey kerja sekian gaji 8,000 10,000, kita yang baru habis belajar ni kan kalau dengar 8,000 10,000 macam wah banyaknya, macam mereka akan kata pekerjaan yang diberikan itu tidak memerlukan untuk kita melakukan tugas Kerja yang mudah. sukar. Kerja Kerja mudah. mudah tapi dapat bayaran yang mahal. Siapa yang tak nak? Kalau macam saya sendiri bila dalam keadaan terdesak pun, contohnya bila kita habis belajar, pastinya kita perlu cepat-cepat mencari kerja. Yalah, nak Sementara bayar mood tu PTPN masih ada, ni nak kan? bayar PTPN. Kan, betul. Lepas tu bila orang dah tawarkan kita pekerjaan dengan gaji yang sedemikian banyak, mestilah kita rasa macam sedikit sebanyak kita akan terfikir, patut ke tak patut? Yang mana tak fikir panjang ni, mereka terus menerima tawaran tersebut. Tu yang adanya macam-macam yang kena scam dan sebagainya, macam yang Fariha ceritakan tadi di Sarawak pada tahun lalu, awal tahun lalu ada 47 yang menjadi mangsa penipuan kes cari kerja ni. Dan bukan itu saja, kadang-kadang kalau Fariha dan juga Sofia perasan kan, selalu orang tawarkan kerja dari rumah. Pernah terbaca tak? Selalu kan kat Facebook kan? Itu antara orang kata mereka agensi yang mencari kerja ni menjadikan orang yang nak kerja senang tapi dengan bayaran yang lumayan sebagai nak pancing diorang lah. Banyak senang lah cerita. kan. Biasanya sasaran dia suri rumah ataupun pelajar yang baru nak melihat dunia yang tak tahu barangkali. Saya dulu dijanjikan setiap minggu akan dibayar 1,000 hingga ke 2,000 ringgit Itu apa? seminggu. Apa ditawar? Okey, Position mula-mula ditawarkan apa sebagai? sebagai penulis. Oh. Ini company, syarikat yang tidak meletakkan namanya. Lepas tu bila dia kata, okey awak dipilih untuk ketemu juga. Bila saya sampai ke bilik tersebut, ada 30 orang. 30 orang? 30 orang di situ. Semua perempuan ke? Semua, campurlah Campur, lelaki, okey. perempuan, semua golongan umur. Jadi dia tak memberikan sebarang info tentang syarikat, tapi dia kata kalau nak dapatkan pekerjaan ni, gaji tinggi, benefit semua ada, tapi perlu bayar iuran ahli, iaitu RM500 seorang. Ya, bayangkan sekiranya 30 orang dalam bilik tu. Sempat bayar ke tak? Saya tidak. Saya Okey. dengar je, saya terus ke pintu. Kelari, bagus. Oh, maknanya lepas Sofia dapat tahu yang mereka minta bayaran sebanyak 500, terus reject lah. Tak nak lah. Tapi boleh bayangkan kalau mereka dapat RM15,000 sahaja dapat dikutip dalam masa 30 minit itu. Sekiranya kita semua tertipu. Bayangkan, ini adalah penipuan modus operandi yang 10 tahun lepas sudah ada. Baik, kita akan teruskan perkongsian di Akhbar hari ini. Kita mulakan dulu dengan berita harian. Berita harian, baik. Ini di muka hadapan 28 mukim Kedah kena PKPD. Dan kalau sebelum tu kita lihat dulu statistik berkenaan dengan COVID-19 ini. Semalam sahaja mencatatkan 45 kes baharu yang telah disahkan semalam. 24 lagi pulih dan dibenarkan keluar hospital. Setakat ini kes kematian masih lagi di statik pada 128. Alhamdulillah. Jumlah kes disahkan positif keseluruhannya secara kumulatif 9,628 dan kes yang masih dirawat sekarang ini adalah 333. Ada sedikit penurunan daripada 100 kes ke 45. Alhamdulillah. Dan juga sekarang ini kita mendoakan banyak-banyak di Kedah, negeri Kedah. Sebab kes yang banyak pun semalam dicatatkan di Kedah. Jadi ini Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran dikuatkuasakan di 28 mukim di daerah Kota Star. Berbabitkan 366,787 penduduk serta dipenjara Tawau Sabah mulai tengah malam tadi sehingga 25 September. Jadi keputusan ini telah dibuat oleh Mesyuarat Khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selepas mengambil kira peningkatan kes positif COVID-19 membabitkan kluster Sungai dan kluster Tawar di Kedah dan kluster Benteng Lahad Datu di Tawau. Jadi perincian berkenaan dengan laporan ini di muka 2 dan juga 3. Dan di halaman 3 juga Sultan Kedah titah agar rakyat tenang, tidak panik. Jadi ikut segala SOP yang telah diberikan, jaga keselamatan diri. Jadi ini sebenarnya
yang turut dikongsikan. Jadi baginda bertitah rakyat perlu berhati-hati dan patuh kepada arahan yang ditetapkan kerajaan dengan sentiasa berada di rumah dan tidak keluar tanpa sebarang tujuan. Dan juga dilaporkan penduduk di Kota Setani telah membuat persiapan untuk membeli barang keperluan sebelum PKPD ini pentadbiran diumumkan. Jadi ini antara sedikit. Bila lihat di halaman 2 dan juga 3 ini teringat kembali pada mula yang PKP itu bagaimana perasaan panik dan sebagainya kan. Buat persiapan, beli barang sebanyak-banyaknya. Jadi ini dirasai semula di Kedah. Dan ini statistik yang dikongsikan seperti mana yang telah dilaporkan 45. Jadi satu saja kes import, 44 lagi adalah tempatan. Betul. Dan pastinya Sabah. Di kawasan PKP ini akan dikenakan prosedur operasi standard yang cukup ketat. Dan pasti kita melihat peningkatan nombor yang cukup tinggi adalah daripada kluster di negeri Kedah. Dan pada ketika ini KKM juga dalam pertimbangan untuk mengerahkan lebih ramai lagi anggota kesihatan kerana kerisauannya tak cukup anggota untuk membantu di kawasan sana. Jadi itu antara yang akan dititipkan di kawasan itu. Baik, saya akan teruskan perkongsian di News Straight Times ini berkenaan dengan apa yang telah pun tular yang pastinya ada antara kita yang melalui semalam berkenaan dengan kejadian banjir kilat yang berlaku semalam. Pastinya gambar-gambar telah pun anda lihat di laman media sosial di halaman ke-6 dan ke-7 juga menunjukkan keadaan semasa semalam di ibu negara dan pastinya dikatakan di sini Kuala Lumpur inundated perfect storm juga disebutkan di halaman utama. The National Weather and Geophysics Operations Centre said there was nothing unusual about the heavy rainfall that pummeled the city yesterday. Reported the total rainfall at 4 p.m. The peak of yesterday's thunderstorm saw vehicles submerged and parts of the city inundated was at 44.5 millimeters, which is a normal average rainy day in Malaysia. However, the meteorologist said there were flash floods resulting from other factors as well. Jadi apa yang kita lihat semalam, yang kita lalui semalam sebenarnya adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah disebabkan pembangunan yang cukup pesat dan pastinya limpahan sungai dan juga saliran yang tidak begitu baik di ibu negara. Ini adalah satu gambaran ataupun paparan video bagi anda untuk melihat keadaan semasa semalam. Begitu merisaukan kita melihat dalam masa selepas 1 jam hujan sahaja begitu tinggi kenaikan airnya. Dan antara kawasan yang kita dedas adalah termasuk di kawasan Masjid India juga di mana Buat Ampang, ditenggelami. Alang, Kampung Baru, Jalan Granny kiri off Jalan Semarak dan berlaku limpahan air di lorong air Leleh dan Jalan San Ah Wing. Bayangkan kawasan-kawasan ini dinaiki air dari 1 hingga 1.5 meter. Dan semalam pastinya kan petang kan, waktu orang nak balik kerja dan sebagainya, ramai juga yang terkandas. Dan dengan katanya hujan semalam mula surut daripada jam 5 petang, tetapi pastinya implikasi yang kita lihat adalah begitu memberikan pertanyaan yang cukup besar bagi kita kerana ini bukan kali pertama, banyak kali telah pun berlaku dan ini barangkali boleh menjadi satu semangat untuk ibu negara kita sendiri untuk mencari jalan penyelesaian, mungkin memperbaiki. Tapi satu benda yang saya terfikir, kalaulah kita berada di dalam itu, banjir kilat terperangkap, apa yang kita perlu lakukan? Ada kita lihat ada yang kereta yang kita rasa mungkin hanya 4x4 je boleh lalu banjir, tapi ada juga kereta yang kecil tu meredah banjir itu. Adakah kita perlu lakukan itu ataupun bagaimana? Itu nanti mungkin kita boleh buat salah satu topik yang bagaimana menghadapi banjir kilat kalau kita terperangkap dalam keadaan sedemikian. Baik, seterusnya? Seterusnya kita akan beralih ke Harian Metro di mana ini kes yang banyak diperkatakan di media sosial kebelakangan ini dan terutamanya semalam di mana penghakiman tuntutan Faraid Hidayah puas hati pihak sana tidak hadir dan perinciannya di muka surat 18 di mana di sini katanya Balu Abam puas hati. Balu Allahyarham Abang Boce Siti Nur Hidayah Muhammad Ali berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam semalam mengenai tuntutan Faraid yang difailkan pada 15 Julai lalu di mana ia membabitkan pembahagian berdasarkan hukum syarak yang membabitkan rumah,
kereta, wang ringgit, barang peribadi seperti jam tangan, kasut, telefon bimbit, kamera dan barangan lain peninggalan Allahyarham. Dan bila ditanya berapa banyak wang peninggalan arwah, Hidayah enggan mendedahkannya. Dan dalam pada masa yang sama juga, pada Oktober depan akan diadakan mengenai tuntutan hadana kerana ini berikutan kegagalan pihak ibu mertuanya untuk hadir ke mahkamah. Dan apabila ditanya mengenai keadaan ibu mertuanya yang tidak hadir, kata adik ipar kepada Hidayah, katanya dia membawa isterinya yang mempunyai temu janji bersama doktor dan itu menyebabkan ibunya tidak dapat hadir kerana ibunya berkerusi roda, tak ada orang nak bawa ibunya. Dan Ali juga katanya puas hati dengan keputusan yang diberikan kerana kalau ikut hukum Islam memang itu sebaiknya dan lebih bagus. Itu antara apa yang menarik ada di Harian Metro. Dan kalau anda dapatkan Harian Metro pada hari ini, anda boleh dapatkan sedikit info mengenai faraid, di mana di sini ada mengatakan bahawa bentuk harta yang boleh dibahagikan secara faraid antaranya tanah, bangunan, barang kemas, insurans, binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dan lain-lain lagi, dan juga bagaimana cara pengambilan harta dan sebagainya, dan siapa yang berhak mendapatkan bahagian dalam faraid ini. Jadi jangan lupa untuk dapatkan Harian Metro, dan kami juga sebenarnya cuba untuk mendapatkan maklum balas daripada Hidayah, namun tidak berkesempatan, dan kami di Malaysia hari ini mendoakan dan berharap agar segala kemelut dan masalah ini dapat diselesaikan secara baik. Okey, kita nak beralih pula ke akhbar utusan Malaysia hari ini, di mana mengenai PRN Sabah Musa Aman Rahman Dahlan tiada dalam senarai UMNO. Kontroversi mengenai pencalonan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman akhirnya terjawab apabila beliau sah tidak dipilih menjadi calon UMNO dalam pilihan raya negeri PRN Sabah, dan perkara itu diumumkan Pengerusi UMNO Sabah Datuk Bung Muqtaradin pada sidang akhbar selepas Majlis Rahmah Mesra. Dan di sini katanya Musa tidak pernah untuk memohon bagi mencalonkan diri bertanding di bawah parti BN, dan Datuk Seri Abdul Rahman juga tidak tersenarai dalam calon UMNO tersebut. Dan untuk paparan ataupun berita selanjutnya, anda boleh dapatkan akhbar utusan di kedai-kedai berhampiran anda lah. Dan kita katanya Fariha ada yang menarik untuk dikongsikan. Nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan inilah sebenarnya dengan kita masih dalam bulan kebangsaan ini kan. Tapi sebelum tu mungkin kita kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan informasi yang ingin kita warakan. Pastinya kalau anda mempunyai suatu impian, ini adalah dia. Inisiatif realisasi impianmu bersama Shell menawarkan peluang kepada anda semua untuk menjual produk-produk anda di seluruh Shell Select di Malaysia. Dan sekiranya anda mempunyai sesuatu yang ingin dipasarkan, sesuatu yang ingin dijual kepada orang ramai, pada rakyat Malaysia, anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di www.shell.com.my. Jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut di sana. Yep. Dan seterusnya kita jangan lupa saksikan juga Immortal Songs. Immortal Songs Ahad ini jam 9 malam bersama dengan Kukiran Masdo, Tajul, Azmi, Lokman Faiz, Amir Masdi dan Fia Julia. Jadi siapa ni di antara mereka yang berjaya menjadikan lagu lama menyengat semula semuanya hanya di TV3 atau secara stream live ditonton juga di YouTube TV3. Ini artis-artis muda dah ni. Immortal Songs. Ya. Kalau anda jenis yang memang suka melihat mereka memaparkan talent ataupun skill mereka, pastinya anda tidak ingin melepaskan peluang ini. Baik, kita banyak pengisi hari ini. Tapi pasti kita akan mulakan dulu dengan, sebenarnya anda tahu inilah bulan kebangsaan. Kita akan beralih dengan cerita Bulan Merdeka. Bulan Kebangsaan. Datuk Panglima pergi Ya. membajak ke tanah. Tarikh 11 September ini yang penuh bersejarah buat negara kita dan juga rakyat Malaysia pada 1998. Wow. Ketika itu saya berusia 17 tahun, anda? Saya berusia 8 tahun. Dan kami sebaya. Oh, okey, 8 tahun 17 tahun. Okey.
Pastinya Sukan Commonwealth 1998 meninggalkan nostalgia indah buat kita semua. Apatah lagi itu adalah kali pertama negara menjadi tuan rumah kan. Menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth yang yalah 69 negara. Bayangkan Begitu berprestij kan? ya, dan kita mendapat peluang itu. Ya, benar. Jadi Tamasha Sukan Commonwealth ini telah dirasmi oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman dan ditutup rasmi oleh Ratu Elizabeth yang kedua. Menariknya logo ini adalah maskot kita lah, Wira, orang utan. Dan logo Commonwealth masa tu 98 kan bunga kebangsaan, bunga raya kan. Sebelum ini logo kalau Sukan Commonwealth hanya dua warna je, merah dan juga biru, melambangkan kan British punya ni kan bendera kan merah biru. Jadi buat pertama kalinya kita ni letak logo tu warna kuning. Betul. Dan hari perasmian tu tengoklah gahnya di Stadium Bukit Jalil, dan stadium ini dibina khas untuk Sukan Commonwealth untuk 1998 ni. Jadi pembukaan dan penutupan rasmi dilakukan situ dan menempatkan 100,000 penonton juga trek balapan. Dan pastinya slogan, kalau kita boleh ingat dulu slogan disebut-sebutkannya bersama-sama gemilangkannya, Together we glorify this moment, menjadi pilihan penganjur di samping Wira yang dipilih sebagai maskot. Dan kalau kita lupa kan sebenarnya tahun itu juga tahun yang cukup bersejarah bagi kita, kerana kita mampu untuk menghasilkan satu acara yang cukup besar walaupun kita dalam keadaan kegawatan ekonomi. Okey, ini Sapuk Biki, Jim Rama dan atlet-atlet penembak. Ketika sukan itu, Sukan Commonwealth 1998, sebenarnya banyak atlet kita yang telah memberi kejutan sebenarnya kepada negara dan juga rakyat Malaysia. Betul. Saya masih ingat lagi antaranya Hidayat Hamidun, angkat berat. Dia masa sebelum menang tu, dia angkat berat tu dia jerit tau, ayah. So masa tu kami bila melihat aksi itu, dia berjaya mengangkat berat tu dengan menjerit nama ayah kan. Dia panggil ayah lah, sebut ayah. Sedih kan? tu. Banyak momen-momen yang very touching tau. Sebab ketika tu ayah dia ada kat tepi sebab dia memperlihatkan bagaimana pengorbanan ayah dia. Begitu juga dengan Sapuk Biki, kita pun tak sangka bahawa ketika itu sukan tinju kita akan memenangi pingat emas. Kan? Banyak sebenarnya acara-acara yang memeranjatkan. Betul. Dan jangan lupa juga G Saravanan, beliau memenangi pingat emas dalam acara olahraga 50 km. Di mana sebenarnya pada waktu tu G Saravanan peluang dia untuk memenangi emas tidaklah cerah, tapi disebabkan seorang atlet daripada New Zealand iaitu Craig Barrett, dia rebah kira-kira 1 km menuju penamat. Jadinya atlet daripada New Zealand ni, dia jarak dia dengan G Saravanan adalah 20 minit. Jauh tu, tapi dia berjaya menewaskan disebabkan insiden tersebut. Ini majlis, saya rasa kalau kita nampak tadi Ratu Elizabeth yang kedua kan. Jadi itu adalah bentuklah untuk acara Sukan Commonwealth. Dan kalau kita dengar lagu ni, lagu ni sangat nostalgic. Kalau kita dengarkan mesti ada satu semangat, macam orang kata macam ditiup satu roh yang bersemangat untuk kita. Dia bukan saja yang semangat yang biasa, tetapi sayu, sebab bila kita mendengar lagu ni. Jadi antara yang berpengalaman menjadi salah seorang lah yang berada ketika menyaksikan Sukan Commonwealth 1998. Mungkin saya ketika itu tengok dalam TV je. Tapi ini insan yang pernah mengalami sendiri dan mempunyai barangan yang agak istimewa 1998. Ini dia. Cik, kita perkenalkan. Elis Tuanku Elis. Waalaikumsalam. Boleh tumpang ke? Boleh. Walaupun hari ini start bersiaran. Boleh. Apa yang dibawa? Apa momentum? Cuk, sebelum tu momentum 1998 umur apa Okey, Sukan Commonwealth berapa tahun yang lalu? 22. Bukan. 1998, 2020. Cepat tolak. Saya 17, 12 tak? 22 tahun yang lalu. Tak, 22. Betul tak? 22. Saya berusia 22 tahun. Betul ke? Handsome memang. Tapi nombor dia tu, wow. Okey, masa tu awak Okey, saya antara yang bertuah lah kerana diberi kesempatan untuk datang ke Stadium Bukit Jalil untuk raptai. Raptai. Sebagai? Sebagai sukarelawan? Bukan, sebagai penonton. penonton lah. Sebab untuk memastikan hari kejadian itu berjalan lancar dan sempurna, nak kena ada crowd juga. Saya antara yang... Jadi awak antara yang memeriahkan lah. Ya, dan saya mengabadikan kenangan itu dengan menerima ataupun menyimpan ini beg
Ini apa? Bag. Ini bag. Goodie bag. Okey. Yang terkandung di dalam pelbagai khazanah berkaitan dengan Sukan Commonwealth 1998. Antaranya buklet. Kalau saya nak pegang boleh? Boleh tapi hati-hati. Oh, hati-hati. Dah 22 tahun usianya. Perlukan sarung tangan ke? Saya cari satu yang tak jumpa. Okey, dalam sedar kita tak sedar, ini cerita tentang bagaimana Sukan Commonwealth dilaksanakan dari kempen dan sebagainya. Buku yang sangat-sangat penuh dengan informasi dan lebih istimewanya Menteri Belia dan Sukan ketika itu ialah Perdana Menteri sekarang. Ya. Jadi inilah dia. Ini muka surat ni. Oh, wow. Nampak barang dah lama. Ni saya tertarik apa ni? Cari. Dia macam tak cuci tau. Tengok. Bukan tak cuci sebab sebenarnya ada cerita di sebalik gejala ni. Okey, ini saya difahamkan setiap tempat diberikan warna yang berbeza. So, maknanya lambai Lambai. Lambai. Ya. Okey, dah ada tulis ni. Okey, cari. Kuih. Tada! Dan ni kalau acara yang memerlukan, dulu kan kita tak ada telefon bimbit yang Ya, benar. flash kan. Guna yang Oh, macam orang sekarang kan tengok konsert pakai dekat telefon bimbit. Ada Oh, lagi pakai ke? torchlight macam lah. belik handbag saya ni. Ada lagi satu. Ada lagi dua boleh? tu. Kini kipas. Boleh, okey. Kalau panas. Okey, Ali, apa antara momen yang at least dah 22 tahun ni kan yang tak boleh lupa sampai sekarang? Lagu ni. Lagu ni. Ya. Dan juga Kehebatan Stadium Bukit Jalil masa tu sebab baru saja dibina dan juga lagu ni boleh dikumandang. lagu ni Macam macam live, buat kita rasa macam dia sayu lah, dia sebab dia macam lain kan. Dan lagu ni juga kabarnya turut jadi pilihan kan oleh duta Amerika Syarikat di Malaysia, di Kuala Lumpur lah. betul. Untuk menjadikan lagu tema, dia rekod balik dengan artis-artis Amerika Syarikat dan juga Ella diberikan peluang sebab Ella kan dulu kan pernah buat konsert dekat US kan. Ya. Jadi dia pilih lagu ni untuk lagu tema mereka untuk meraihkan hari kemerdekaan mereka. Bukan itu saja, lagu ni begitu orang kata powerful, begitu memberikan impact. Tahun 2017 SEA Games, Sukan SEA pun kita menggunakan lagu yang sama untuk acara penutupan. Jadi lagu inilah yang boleh dikatakan boleh menyemarakkan semangat kita, menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Tak kiralah dari tahun mana, dah umur 44 tahun ke berapa ke, masih berkumandang dalam minda kita kan. Betul. Jadi saya ingat tempat saya ialah di kerusi 2033. Alamak, tiket dia. Rodi. Dah ada tiket tau. Serius lah. Ali Iskandar, wow. Okey, itu dia. Terima kasihlah Eli kerana sudi berkongsi bersama kami. Tak apa. Dia nampak sangat tahu barang dah 22 tahun sebab sampai tangan saya pegang pun dia dah jadi macam berhabuk-habuk ni. Ya. Okey, dan Tak apa. gejala ni semua ni, kekotoran ni sebab ada air kotak. Saya simpan juga air kotak tu. Air kotak apa? Ya, nampak Kotak bekas air-air kotak ni. minum. Coklat tu. Ya. Ya Allah. Simpan Tunggu, lagi ke? Dan saya simpan rupanya dah terperap lama sangat dia bocor. Bila saya tengok tadi Allah dah. Jadi tak apa bawa lah. Ya. Tak apalah. Baik. Apa pun pastinya Terima ini kasih, antara platform kita lah kan. Bagaimana kita merasai kembali semangat patriotik kita melalui sukan. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan bawakan mengenai topik yang kita telah warakan, perkongsian mangsa penipuan pekerjaan. Semua selepas ini di MHI. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di MHI. Baik, sebelum tadi kan Fred ada cakap berkenaan dengan topik kita bagaimana waspada dengan tawaran karier yang mencurigakan. Jadi sebenarnya apatah lagi dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini kan banyak yang terkesan, banyak yang kena buang kerja. Jadi waspadalah dalam keadaan sebegini sebab ada yang memandang ini adalah peluang mereka untuk memperdaya kalian dengan menawarkan gaji yang besar dan peluang pekerjaan yang semuanya hebat-hebat. Kita nak bersama salah seorang individu yang menjadi mangsa penipuan pekerjaan. Kabarnya disebabkan COVID-19 ini dinasihatkan untuk berhenti kerja kerana syarikat beliau ini tidak mampu untuk menampung kerugian. Jadi kita bersama dengan Ahmad Azad Azlan. Kita buat video call lah untuk bersama dengan beliau dan berkongsi sedikit pengalaman beliau. Baik, hello. Hello. Ahmad Azad Azlan. Oh, kita tak dapat pun tengok. Ingatkan suara je. Okey, sekarang Azad dekat mana? Sekarang saya masih berada di rumah. Berada di rumah. Okey, baik. Azad, kami difahamkan Azad baru berusia 24 tahun. Jadi sebelum ini Azad pernah bekerja.
Ya, betul. Disebabkan COVID ini terkesanlah ya dinasihatkan untuk berhenti kerja. Jadi bagaimana bila pastinya kita ramai yang mengalami seperti Azad kan, nak mencari kerja baru, pasti nak mencari kerja yang tawaran yang baik. Mungkin Azad boleh ceritakan pada kami. Ketika itu macam mana boleh dapat tahu ada peluang pekerjaan ini? Okey, macam biasa saya apply kerja di laman web portal online lah kan, sebab kita nak cari kerja baru. Jadi saya background saya ialah komunikasi corporate. Jadi saya pun mencari jenis pekerjaan yang berkaitan dengan background pelajaran saya. Jadi macam ni saya apply, saya tengok dia punya nama syarikat, dia punya tawaran gaji yang ditawarkan. Kemudian beberapa hari kemudian dia call saya biasa. Dan telefon saya, adakah saya available untuk kerja session pada minggu seterusnya. Jadi saya pun, okey. Saya pun memang available lah kan, sebab waktu tu memang tak ada kerja. Kemudian bila saya telefon kembali dan WhatsApp kembali untuk tanya apa nama syarikat dia, kat mana lokasi dia untuk double confirmation. Tapi tak dapat. Orang yang bersintas tu tak angkat telefon, tak balas WhatsApp. Jadi saya pun pelik dan saya rasa okey, ada benda yang tak betul lah ni kan kalau jadi macam ni. Tapi disebabkan keinginan untuk mencari pekerjaan baru juga, saya pergi dekat tempat bangunan yang disebut dalam mesej WhatsApp tu lah. Ya. Jadi tibanya saya di sana sebab dia dalam satu bangunan yang besar, cumanya dia ada mesin tingkat berapa company tu. Jadi bila saya bagi tahu dekat front desk bangunan tu, dia kata nama syarikat tu tak ada. Jadi saya rasa nama syarikat tu tak ada. Saya rasa tapi orang yang call saya tadi tu bagi tahu nama syarikat ni. Kemudian dia kata okey, cuba buat call balik ke instansi tersebut. Bila saya call dan WhatsApp pun tak angkat banyak kali. Sehinggalah begitu dia angkat. Bila dia angkat tu dia kata okey, sebenarnya dia tengah cuti. Dia akan forwardkan saya punya kontak kepada rakan kerja dia yang lain. Jadi bila saya rasa sikit, betul ke ni keputusan saya untuk pergi. Masa tu dah ada perasaan was-was lah masa tu? Memang betul-betul dah was-was. Sebab pertama sekali saya selalu ni kalau nak pergi kerja saya akan buat company background kan. Supaya kita dapat tahu lebih dahulu apa dia punya job scope apa semua. Tapi saya tak dapat nak buat background check tu. Sebab tak wujud sama sekali ya? Sebab tak wujud. Jadi tibanya bila kawan kerja dia dah sampai dekat bawah, saya pergi dekat office dia, dekat berapa saya tak ingat lah. Bangunan ni pun dia berdekatan dengan kita Kuala Lumpur lah. Pejabat tu bagaimana keadaannya bila masuk tu, memang meyakinkan ke atau tidak, dan orang yang bertemu dengan anda tu meyakinkan ke? Macam sebab kadang-kadang kita akan terpedaya bila kita tengok betul lah orang bagaimana cara bercakap kan, keadaan pejabat tu sendiri. Okey, bila saya dekat company tu, orang first instance tu dia beritahu saya, okey, ini ialah website untuk syarikat ni. Okey, jadi saya pun scroll down, saya tengok website dia. Memang nampak macam meyakinkan, tapi still masih rasa was-was sebenarnya. Dekat situ office semua orang memakai pakaian corporate, blazer, semua dalam keadaan yang sangat profesional lah. Profesional lah. Nampak sangat profesional. Jadi lepas tu saya pun dipanggil untuk interview session. Tetapi yang peliknya dekat syarikat ni, dia tak ada macam suasana kerja. Dia front desk, lepas tu dekat belah kanan saya nampak ada training session and then interview session. Maksudnya interview session tu bukan dalam meeting room ke apa. Dia macam cubicle yang kecil. Okey. Satu space tu, seorang akan interview one by one lah. Jadi masa tu ada tak dikenakan sebarang bayaran ke? Sekiranya ingin mendapatkan tawaran kerja itu? Waktu tu memang alhamdulillah lah tak ada apa-apa transaksi ataupun bayaran yang saya perlu bayar lah. Maknanya Azad melalui proses temu bual, dan selepas itu apa yang membuatkan Azad kata baik, ini adalah satu penipuan? Macam mana dapat tahu? 2 kali. Dua kali? 2 kali saya kena. Tapi tempat yang berbeza lah.
Okey, tempat yang pertama tu dah interview dia pun. Dia beritahu saya apa job scope sebenarnya company ni. So, job scope company ni dia kata dia melakukan pelaburan, assessment, which is pekerja baru akan di-training selama seminggu. Kemudian, pekerja tu akan memberikan servis kepada klien baru untuk ajar menggunakan software yang telah diajar. Baik, baik. Sekarang Azad bagaimana? Dah dapat peluang pekerjaan yang lain? Setakat ni saya masih dalam proses interview dan aplikasi. Kami mendoakan agar dipermudahkan dapat mencari peluang pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Jadi, terima kasih di atas perkongsian Azad ini. Moga menjadi iktibar kepada yang lain juga. Maknanya kena ada lakukan kajian juga berkenaan apa yang ditawarkan tu. Mujur anda antara individu yang melakukannya. Ada juga yang tidak apabila terpedaya dengan gaji yang besar. Terima kasih Azad. Sama. Baik. Itu yang sebaiknya dilakukan. Cari bagaimana background sebuah syarikat itu, tawaran dan sebagainya. Jangan terlalu memikirkan keuntungan ataupun tawaran yang gaji besar. Siapa tak nak gaji besar? Semua nak gaji besar. Tapi fikir dahulu kalau sekiranya kadang-kadang kita pun ada hati itu boleh baca. Kan? Allah tu memang dah anugerahkan dah insting tu dalam kita ni. Baik, kita nak bersama dengan Sofia dan juga perunding kerjaya berkenaan dengan tawaran pekerjaan palsu ini. Silakan Sofia. Terima kasih Fariha. So, tentunya kita mendengar cerita tersebut dan pastinya ramai lagi yang telah pun mungkin mengalami ataupun sedang mengalami situasi ini. Dan bersama saya kali ini Puan Mastura Mansur, seorang perunding kerjaya yang cukup berpengalaman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Puan, pandangan berkenaan apa yang dilalui oleh Encik Azad tadi, apakah kesilapannya mungkin barangkali daripada permulaannya? Bagaimana boleh terjerumus memasuki dalam situasi seperti itu? Apakah kesalahan pertama mungkin? Okey, alright. So kita based on saudara Azad punya perkongsian tadi tu. Ya. Bagusnya tentang Tuan Azad adalah beliau antara anak muda yang menggunakan balik teknologi lah. Which is dia insist. Perasaan Azad untuk insist nak tanya apa nama company, apa nama company, apa nama company. Kita ni macam inilah. Setiap manusia yang lahir ada surat beranak. Betul, Ya, betul. So, setiap syarikat yang ditubuhkan mesti ada pendaftaran dia. Jadi cara yang betul tadi tu Azad buat tu lah mencarilah, cuma dia tak dapat nama the name of the company. Cuma apa yang mungkin boleh siapa yang pernah ada pengalaman yang mungkin lebih kurang sama atau yang lebih teruk lagi daripada Azad tadi tu, untuk kita berhadapan dengan tawaran kerja palsu macam ni, first thing first adalah pada iklan. Sebab sekarang ni digital marketing dah ambil alih. So bila dia post sahaja ayat macam Azad pun mesti ada satu keyword dalam iklan ke dekat mana dia jumpa tawaran tu lah yang membuatkan rasa wow. Betul. So that wow things tu yang sebenarnya telah memerangkap kita. Silap kita mungkin pada the first layer tu kita dah percaya kepada offer dia tinggi. Kerja dia mudah, tak ada komitmen dan sebagainya. So kita go for it. Kita bagilah detail kita. So bila kita simply bagi detail macam nombor telefon, alamat email, especially nombor telefon lah. First layer kita nak communicate dengan orang pun go with email dulu. Terjadilah kat situ. Yes. So bila tanya. ada conversation, dia dah startlah pancing kita juga. Kalau Puan kita menyebut berkenaan dengan iklan ini, kalau kita betul-betul melihat antara iklan yang sahih dan tidak sahih, yang real atau fake, lebih kurang sama. Apa mungkin antara perkataan keywordnya ada di situ, tapi mungkin gajinya, mungkin tempoh masa bekerja dan sebagainya seakan serupa. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan yang kita tidak terperangkap ataupun tertipu dengan iklan yang tidak sahih ni daripada mulanya, Puan? Ada tak tanda-tanda dia? Okey, nak tahu tanda-tanda iklan tu sahih atau tak dan sebagainya, kita kena faham dulu dalam standard pembikinan satu iklan kerja, HR ni dia ada dia punya SOP standard dia sendirilah. Dia mesti akan bagi tahu jawatan, itu common. Mesti akan bagi tahu apa yang kita perlu buat. JD lah, job description, apa requirement, kita punya entry level ke apa dan sebagainya. Dan the most important thing adalah dia punya detail dia. Detail ni nama company, alamat company atau mungkin general line company. Alamat email mungkin ada, mungkin tidak. At least dengan nama company kita boleh research. So yang membezakan paling ketara ni adalah email. Kalau kita tengok, if you're interested, please submit your resume or details to email. So kalau email tu guna Gmail, contoh guna Yahoo. Email tu pun kita nampak macam sangat general. Dia tak ada spesifik menggunakan domain syarikat. Macam email peribadi seseorang. Ibarat begitu. Boleh jadi buat macam contoh dia kata kerja dari rumah @gmail.com.
Kita pun tahu kenapa @gmail.com. So domain belakang tu nampak macam sesiapa boleh create. Dia tak established lah. It's non-established company. Baik. So kalau established company, the first thing dalam branding company ni adalah the website lah. The website. Sebab kita akan create kita punya email di situ @namacompany.com dan sebagainya tu. First thing kita nak tengok beza adalah contact detail tu wujud atau tak. Email, nombor telefon. Kalau macam mak ayah kita dulu-dulu tu, bagus juga cara orang konvensional ni. Mereka akan bawa anak pergi tengok atau nak secure. Mana alamat, dekat mana, kat PJ. Okey, jom pergi. Ya. Dia tengok masuk jalan pun sunyi. Kita dah start lah. Something is not right dah. So pada iklan ni kita tengok pada features, dia mesti lengkap. Baik. So kalau tengok ayat iklan pun dia bukan simply contoh job description tu kerja dari rumah, tak perlukan alatan, itu sangat mudah. So iklan tu mungkin jadi iklan fake lah. Senang so, kalau nak baca. iklan kerja yang sebenar, yang genuine punya iklan, dia akan bagi tahu you are must be able to fulfill KPI, target apa ke, all this requirement dan juga description. Baik, Puan Mastura, apa yang kita faham daripada kes Encik Azad tadi, dia sampai ke sana, temu-duga sebagainya dan kita tak dapatlah. Tapi bagi saya, yang saya pernah kena ni, mereka meminta wang pendahuluan. Jadi apakah sebenarnya antara modus operandi atau apa yang diingini oleh mereka sekiranya bukan wang, apakah benda lain yang mereka sedang cari sebenarnya daripada mereka yang tertipu ni, Puan? Okey, kalau untuk kes Puan Sofia tadi tu, dia memang nak wang tu macam deposit lah kan, pendahuluan. That's how dia kumpul easy money dulu. Turan, laburkan ke apa ke, dan mungkin lepas tak ada kerja pun hilang. Itu one cara, off lah kiranya. Itu cara dapat duit. So untuk kes yang macam mungkin Tuan Azad kena tu, dia tak minta duit daripada sesiapa yang mohon kerja. Yang dia perlukan adalah lepas you get in, ini macam kita kembali kepada satu keratan akhbar sebelum ni yang ada 47 rakyat Malaysia yang terperangkap di Kemboja kan, untuk satu kes perjudian atas talian. Okey, itu maksudnya dia nak manpower. Orang bekerja untuk generate more money dan tak untuk dibayar. Dibayar atau tak, itu pun nak kena bacalah. Kalau kita tengok balik kisah yang pernah kena tu, diorang tak dibayar gaji, diorang didudukkan dalam satu rumah, mereka didudukkan satu rumah dan rumah tu pun sempit. Pasport mereka, telefon bimbit mereka diambil. So macam itu hak-hak pekerja dan hak manusia lah. Itu tidak ada. So kita dah boleh petikaikan dari awal. Cuma siapa mereka yang dah sampai ke level dah pergi tu adalah mereka yang biasanya exposure kepada dunia teknologi ataupun digital social media ni agak kurang sikit. Sekali baca, percaya terus. So macam Puan Sofia, Tuan Azad, dia ada satu lagi benda yang kata apa, iya ke? Cek dulu. Ataupun, kenapa aku kena bayar RM500 pula? So, insting lah orang kata. Insting tu bagus. Insting tu bagus. Tapi Puan, ada yang uji kaji selidik ni mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni adalah antara yang paling mudah tertipu di seluruh Asia. Kenapa tu, Puan? Kenapa Puan merasakan yang kita mungkin tak boleh nak membezakan antara yang betul ataupun yang tidak di laman media sosial ni? Macam mana tu? Kalau kita kata macam tu it's unfair jugalah kita rakyat Malaysia ni semua orang lah, kita menghukum semua orang pula hanya kerana seorang dua yang tak menggunakan teknologi balik. So pada saya rakyat Malaysia ni dia ada satu macam saya sih pun kadang ada satu maklumat tu kita baca kat Facebook, benda-benda viral contoh kan. Berapa persen tendensi kita untuk Google balik benda tu. Itu kita boleh tengok pattern lah. Kalau kita tengok satu video ataupun artikel viral, netizen yang komen dekat dalam tu, dia tends to baca tajuk je. So kita boleh buat kajian sebenarnya. Saya panggil social research. Kalau nak katakan sahnya benda tu, tajuk je. Lepas tu terus buat komen dekat posting mana-mana individu ataupun artikel on the posting. So means diorang ni lebih suka kepada benda-benda yang hype. Benda-benda yang memeriahkan kehidupan. So tak ada gosip, dia macam agak suram lah. Namun demikian, masih ada dan ramai rakyat Malaysia yang cakna lah, dia alert. So macam Azad, Puan Sofia dan ramai yang lain. Dan saya serulah semua graduan, anak muda. Yes, we are so desperate to hunt a job. Bilangan orang yang menganggur sekarang ni pun semakin lama makin bertambah. So first thing first adalah go pada kalau syarikat ada sijil pendaftaran dia, dekat Malaysia ni kita ada SSM. So boleh cari dekat sana, ada info, memang dah ada portal dia pun dan kita boleh bukan setakat tahu nama syarikat tu wujud, dan kalau kita mampu sampai level kita nak mengkaji detail sikit, establish ke tak, bankrupt tak bankrupt. So boleh check juga dengan si Chris lah. So boleh check. So kita sendiri kena ada inisiatif untuk go and seek for this information. Antara perkara lain yang kita boleh kata macam something fishy tu, selain daripada gaji ditawarkan terlalu tinggi. Contoh fresh grad, kita ada mana-mana HR company pun untuk level fresh grad ni mereka dah ada satu skala gaji. You nak demand 4,000 tu
Tidak masuk akal. Betul. Lah. Jadi kalau it sounds too good to be true, terlampau susah untuk percaya, begitu baik kan, jadi Ya, kita benar. ikutlah insting kita sebenarnya. Kita kan jadi detektif lah. Jadi detektif persendirian secara cara kita sendiri. So we like it or not, sebelum kita memperdagangkan kehidupan kita di masa depan, hanya beberapa minit sekarang apa kita boleh buat, just search dengan enjin carian yang ada banyak sekarang ni, dapatkan maklumat tu, benda yang paling penting terdapatkan. Kalau boleh nama tempat semua tu basic lah kiranya. Kalau boleh dapat tahu macam pekerja punya pengalaman. Baik. Bekas pekerja tu yang pernah bekerja kat situ ke, kadang dia orang share dekat blog. A lot of blogs punya portal dia akan share pengalaman. Oh, ya ke? So kita kena banyak mencarilah. Benda semua di ujung jari je. Jadi kita kena ambil inisiatif yang lebih lah. Kita research dulu, jangan mudah True. percaya. Baik. Penerbit dulu telah umumkan kita mempunyai perkongsian di laman Facebook Puan Mastura. Kalau nak melihat paparan ini, dikongsikan di sini, ini antara yang dikongsi oleh Polis Diraja Malaysia, penipuan pekerjaan di Sarawak membimbangkan. Di Saban tahun setiap bulan pastinya kita mendengarkan sesuatu kan Puan? Betul. Kalau kita tak pernah apply kerja tu, it's something to worry about. Tiba-tiba kerja masuk daripada mana dia datang. Okay, so unless kita memang pernah apply, so you should be okey. So untuk mereka yang terkena, so dia punya level scammer ni pun ada level yang setakat behind the scene je. Dia setakat go for posting, iklan SMS blast gitu je. Tapi ada juga scammer yang level sampai buat career fair, Carnival Kerjaya, dan itu lebih menyedihkan lah. Itu memperdagangkan masa depan orang untuk keuntungan peribadi. So actually benda ni, diorang ni company-company yang buat kerja-kerja macam ni, they don't care about this. So kita orang yang nak memohon kerja ni, so instead of kita terus pergi, go and seek for the right information lah. Baik. Inisiatif yang sikit tu, 5 minit, 10 minit mungkin akan menyelamatkan kita. Daripada kerugian yang cukup besar. Betul. Kan, Kita bimbang dengan perkara-perkara yang berlaku sekarang sebab mereka pun ambil kesempatan. Baik Puan Mastura, kita ucapkan terima kasih meluangkan masa, pengalaman dan antara tips yang boleh kita praktikkan terutama masa getir ketika ini kita mencari kerja. Jangan terlampau kita nak sangat pekerjaan sampai kita lupa yang ada terdapatnya modus operandi yang ingin menipu anda di luar sana. Terima kasih ucapkan kepada Puan Mastura Mansor, seorang perunding kerjaya. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan kembali dengan begitu banyak pengisian dengan rakan tugas kita Marsila. Segalanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Dan sekarang ini kita nak bercakap mengenai gula di mana CSR ini mendahului teknologi gula rantau Asia. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai perkara ini, di studio hari ini kita bersama Encik Ahmad Farid Kamarudin, pengarah komersial Central Sugars Refinery Sdn Bhd. Assalamualaikum Encik Farid. Apa khabar? Terima kasih. Ya, khabar baik. Pertama kali di sini? Pertama kali, ya. Okey, baik Encik Farid. Hari ini Encik Farid datang studio bawa macam-macam ni. Ada gula, ada biskut, ada coklat kat atas ni. Okey, jadi Encik Farid, soalan pertamalah kita nak tanya sebelum kita nak cuba rasa ke apa gula kat biskut kat atas ni kan. Jadi nak bertanya kepada Encik Farid, apa sebenarnya CSR ataupun Central Sugar Refineries ini? Okey, tahun ini adalah tahun yang ke-55 CSR beroperasi. Kilangnya di Shah Alam, anak syarikatnya ada di Padang Terap yang juga kilang gula. Dan pada tahun ini kita juga ditabalkan sebagai jenama nombor 1 di Malaysia pada sekarang lah. Dan kita juga mendahului dari segi research and development. Kita dah buat berbagai produk baru, produk yang lebih sihat yang ada depan saya sekarang ni. Contohnya Better Brown adalah gula rendah gliksemik yang rasanya, yang penting sekali rasa lah kan. Rasanya lebih lazat dan untuk orang yang concern tentang kesihatan, ia amat bagus untuk mengawal insulin dalam badan. Okey, jadi kita selalunya lebih memilih gula putih berbanding dengan gula perang ataupun Better Brown gula ni. Jadi mungkin Cik Farid boleh kongsikan apa kelebihan kalau kita mengambil gula perang ini? Gula perang ni sebenarnya lebih sedap daripada gula putih. Tapi untuk orang yang memilih untuk membuat minuman yang cerah, mungkin dia akan memilih gula putih. Tapi untuk orang yang memilih
lebih rasa karamel, lebih lazat dan rasanya lebih kenyang lebih lama. Dan kalau dari segi kita punya penyelidikan, kita cakap orang yang menggunakan gula perang ni ataupun bitter brown, dia akan rasa hilang dia punya kemahuan untuk manis tu lama. Jadi lepas dia minum ataupun dia makan gula, dia rasa okey, dia tak perlukan lagi gula untuk tempoh 4 atau 5 jam. Okey, maknanya lebih baik kita mengambil gula perang ini dalam mengawal pengambilan gula lah. Betul. Okey, baik. Pastinya kan setiap apa yang dilakukan itu mempunyai cabarannya tersendiri. Mungkin dari segi macam mana penerimaan masyarakat kita terhadap gula ini. Pada hari ini, cabaran yang paling utama sekali adalah bagaimana nak berkomunikasi dengan pengguna tentang gula rendah glisemik ataupun diet rendah glisemik. Dan kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk memberi kesedaran kepada pengguna tentang penggunaan bahan-bahan makanan yang membantu mengawal darah dalam badan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni di pasaran ada beras yang color perang, ada roti yang color perang kan. Itu semua adalah untuk mengawal gula dalam badan. Seperti juga bitter brown, kita simpan ataupun kita mengawal semua nutrisi-nutrisi yang ada dalam gula daripada tebu, kita simpan dan yang memberi manfaat kepada kesihatan. Okey, mungkin selepas ini CSR ada produk-produk baru yang ingin dilancarkan? Ada. Kita sentiasa membuat penyelidikan dan pembangunan terhadap produk-produk gula. Dan pada hari ini CSR adalah sebuah syarikat yang mempunyai banyak tawaran ataupun tawaran produk di pasaran. So paling terbaru sekali kita baru melancarkan golden syrup. Golden syrup ni lebih mudah digunakan. Tak perlu lagi ada kalau selalunya mak-mak kita dia nak karamelkan gula tu dia masak kan. So sekarang ni golden syrup boleh terus digunakan ataupun dia boleh digantikan dengan madu. Madu sekarang pun kebanyakan madu dah jadi alternatif madu yang alternatif ataupun artificial madu. Jadi golden syrup boleh menjadi alternatif kepada madu. Okey, baik. Alang-alang Cik Farid dah bawa biskut ni kan? Boleh tak kalau saya nak cuba? Boleh. Semua ni menggunakan bitter brown dan zombie cookies ni yang ada red velvet cookies, lepas tu ada chocolate cookies. Mereka ni adalah antara pelanggan yang pertamalah menggunakan bitter brown. Dan feedback daripada mereka sangat membanggakanlah. Lebih manis, jadi dia kurangkan penggunaan gula. Bitter brown ni sebenarnya lebih manis by 20%. 20% lebih manis, jadi kebanyakan syarikat dia mengurangkan penggunaan gula. Dan kita pun ada memperkenalkan kepada syarikat yang membuat susu pekat manis. So susu pekat manis ni selalunya orang cakap color putih. So dia orang karamel kan. Memperkenalkan produk baru. Okey. Sesambil saya nak rasa ni, Cik Farid mungkin boleh ceritakan sekali lagi lah kepada penonton kita kan, mungkin apa kelebihan, bagaimana nak dapatkan produk ni dan sebagainya. Produk ni ada di semua pasar raya utama. Of course, CSR adalah jenama nombor 1 dan kita di pasaraya pun kita menguasai hampir 80% chef ataupun rak-rak tu kita menguasai 80%. Jadi jenama ni sangat senang didapatilah. Jadi saya dah rasa dia rasa lagi sedap berbanding dengan kalau kita gunakan gula putih biasa kan. Okey, jadi selain daripada dapatkan di rak-rak di pasaraya, mungkin ada jualan secara dalam talian dan sebagainya. Ada di dalam Lazada. Boleh dapat daripada Lazada. Okey, baik. Sekali lagi lah Cik Farid, mungkin Cik Farid boleh bagi tahu betapa pentingnya untuk kita beralih ataupun memilih kepada gula perang berbanding dengan gula putih. Okey, bitter brown sememangnya gula yang lebih baik. So jom tukarlah. Tukarlah kepada bitter brown untuk orang kata gaya hidup yang lebih sihat kan. Ya, betul. Jadi itu dia antara perkongsian yang telah Cik Farid berikan kepada kami. Jadi kita ada sikit je masa lagi. Mungkin ini masa yang sesuai untuk Cik Farid. Kita juga ada social media, Facebook, Instagram. Di situ kita ada banyak memuat naikkan info-info yang lebih baik. Contoh-contoh tentang masakan, tentang penggunaan ingredient atau bahan-bahan makanan. Dan juga banyak juga tips-tips tentang masakan.
Okey, itu dia. So kita ada banyak follower di situ sekarang, ada hampir 100,000. So follow kita punya Instagram, teman sajian anda dan juga Facebook. Okey, baik. Terima kasih Encik Farid. Itu dia, kalau anda mahukan gaya hidup yang lebih sihat, anda boleh beralih kepada Better Brown Gula ini. Jadi, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Ahmad Farid Kamaruddin, pengarah komersial Central Sugars Refineries dan Durian Berhad kerana sudi berkongsi kebaikan gula perang bersama kami pada hari ini. Baik, kita ada visual untuk dipaparkan iaitu mengenai program prinsip kenegaraan penyatu kepelbagaian yang telah disediakan oleh wartawan kami, Muhammad Faris Habibi. Mari sama-sama kita saksikan. Semalam bertempat di sebuah hotel di ibu kota, berlangsung program bicara bertajuk Prinsip Kenegaraan Penyatu Kepelbagaian. Ia dianjurkan sempena Bulan Kebangsaan dan ulang tahun ke-50 Rukun Negara dengan penyertaan kira-kira 300 peserta daripada pelbagai sektor. Program yang dirasmikan Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar menampilkan mantan Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar selaku panelis. Saya pernah berkhidmat di Sabah. 2 bulan lepas Malaysia saya ditukar ke Sabah. Sana tu lebih baik dari segi perpaduan dalam negeri masing-masing tu daripada kita sini. Pasal dia tidak ada baggage. Orang sini dia macam-macam baggage, ada May 1369 lah dan sebagainya kan. Tapi kita mesti atasi semua tu. Oh ya, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada penonton MHI. Jadi saya berharap agar setiap orang kita berfikir bagaimana kita nak merapatkan lagi perpaduan kita ni supaya negara kita menjadi lebih utuh. Pembentangan panelis menjurus kepada pentingnya mengangkat konsep kenegaraan dalam membendung keganasan. Alhamdulillah, rata-rata para peserta berterima kasih dan mengucap tahniah atas kejayaan program kita pada hari ini. Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-57. Semoga Malaysia akan terus maju, aman, makmur dan harmoni. Selamat Hari Malaysia di bulan kemerdekaan ini. Okey, untuk semua penonton MHI. Daripada saya, Ahmad Fauzi bin Abdul Hamid, Universiti Sains Malaysia. Itulah tadi antara elemen yang dipertengahkan, iaitu kenegaraan itu perlu dipupuk untuk memastikan perpaduan kita terus terjamin. Baik, kita akan beralih ke segmen seterusnya di mana kita akan mengenali sebenarnya Malaysia kita wow seleksi kita, dan bersama saya hari ini Lily Liana Adnan, pengacara CJ Wow Shop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Cantik, manis, meriah sama hari juga ini. Kamu juga begitu. Kita bertema hari ini Tema gadis-gadis Melayu. Alamak. Okey, Lily, kita nak kongsikan sebenarnya apakah promosi yang terkini daripada CJ Wow Shop? Okey, kita sekarang dah kat bulan September. Jadi kita baru-baru ni ada Hari Kemerdekaan, dan untuk September kita ada Hari Malaysia yang bakal berlangsung pada 16 September ni. Jadi CJ Wow Shop kita bawakan satu kempen baharu. Nama kempennya Seleksi Kita. Saya dah bawa siap-siap supaya jelas di situ. Okey, seleksi kita yang bakal berlangsung pada 12, 13 dan juga 16 September, yang di mana kita akan showcasekan, kita akan bawakan produk jenama tempatan dalam kita menyokong produk-produk jenama Malaysia. Wow, memang kenalah dengan temanya kan. Kita memastikan bahawa produk kita adalah ataupun dipasarkan dengan lebih lanjut lagi. Di tarik-tarik yang istimewa ni 12, 13, 16 September ni, apa yang boleh kita nantikan? Okey, kalau macam dekat CJ Wow Shop pastinya semua yang istimewa, tapi untuk kempen seleksi kita ni ada sesuatu yang ekstra istimewa. Sebab apa? Kita bawakan untuk anda di mana ada produk-produk berserta dengan banyak hadiah-hadiah percuma, ada banyak diskaun, dan yang penting sekali untuk mereka pelanggan CJ Wow Shop yang membeli secara online, kalau biasa dah dapat 5% wow cashback, kita kan Hari Malaysia yang ke-57. Jadi 5
tambah lagi dengan 7 wow cashback. Maksudnya in total we have 12% cashback. Maksudnya lebih menguntungkan setiap pembelian anda tu. Wow. Lagi banyak kita beli, lagi besarlah Ya, diskaun kita. betul. Betul tak? Wow. Okey, antara barangan yang istimewa yang akan dijual semasa kempen seleksi itu, antara yang kata favourite produk Lily sendiri. Oh, kalau favourite produk I banyak sebenarnya. Banyak? Sampai dekat rumah tu pun dah penuh dah. Semua yang kita beli, kita jual, kita sendiri yang beli. Tapi untuk pelanggan CJ Wow Shop, di mana pada 12, 13 dan juga 16 September ini, kita ada produk-produk dapur untuk mama-mama, untuk mungkin ayah-ayah, kaum adam di luar sana, nak produk macam barangan rumah ataupun produk elektronik pun kita ada juga bawakan. Dan untuk kaum wanita kat luar sana yang suka fashion, yang suka macam kecantikan pun kita ada kosmetik, kita ada mungkin baju, tudung menanti anda untuk siaran langsung nanti. Okey, kalau macam katakan produk-produk kesihatan semua pun ada juga ya? Ada juga. Contoh kita ada macam Kinohimitsu dan semua daripada kesihatan, kecantikan, pokok pangkalnya top tuto. Top tuto. Dia nampaklah sihat dan cantik seperti Oh. Lily. Okey. Lily, antara mungkin tarikan lain yang Lily nak kongsikan bersama kita pada hari-hari yang istimewa ini, adakah temanya setiap hari itu sama ataupun berbeza-beza? Dia untuk 12, 13 dan juga 16 ini, yang 3 hari ni sama. Kita ada siaran langsung. Cuma yang bezanya kalau macam hari biasa dapat 5% wow cashback. Sekali lagi untuk siaran pada 12, 13 dan juga 16 September, kita ada ekstra 7% lagi wow cashback yang bakal menanti anda. Dan pastinya kalau macam biasa, kalau hari-hari biasa memang dah ada beli periuk dapat lagi 1 periuk secara percuma. Tapi untuk seleksi kita ni, mana tahu dapat lagi diskaun ekstra dan mungkin kali ini akan dapat 2 lagi periuk. Jadi anda yang untung. Jadi anda kena nantikan kita punya temu janji 12, 13 dan juga 16 September ni. Okay, berlipat kali ganda lah dia punya promosi lepas hadiah percuma dan sebagainya kan. Baik, antara pesanan-pesanan yang mungkin Lily nak kongsikan bersama penonton kita hari ini. Okey, pesanan dan juga macam ucapan sikit boleh tak? Boleh, sekat panjang okay, sebab pun kita boleh. Boleh. Kita wakil CJ Wow Shop, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk penonton CJ Wow Shop, juga pelanggan CJ Wow Shop yang sudah menyokong kami sebelum ini. Dan jangan lupa untuk nantikan temu janji kita pada 12, 13 dan juga 16 September. Sebab banyak promosi yang istimewa bakal menanti anda, hadiah istimewa juga bakal menanti anda. Dan macam biasalah, talian unggul CJ Wow Shop 1-800-1808-08. Kalau nak lebih senang, muat turun saja sebab zaman sekarang semua orang dah ada telefon pintar. Boleh muat turun saja aplikasi CJ Wow Shop, tak pun ambil komputer riba ke, laptop meja ke, tak kisah, type www.cjwowshop.com.my. Baik. Okey, Lily, sempena dengan Hari Malaysia yang ke-57 ini, dengan tahun yang agak mencabar bagi semua. Bagi Lily sendiri, kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan berkenaan dengan apakah maksud Hari Kebangsaan bagi Lily? Bagi saya, apabila kita freedom yang kita kecapi, tapi janganlah kita lupakan. Dan untuk mereka yang sudah pun banyak berkorban pada zaman yang dahulu, juga untuk mereka yang sudah pun banyak berkorban pada zaman kini, terutamanya untuk frontliners kita. Jadi sama-sama ucapkan terima kasih. Dan juga sekarang ni Hari Malaysia, kita sama-sama support kita punya barangan produk jenama tempatan. Betul. Kita support, kita sokong semua jenama, semua mereka rakyat tempatan kita yang sedang berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Betul. Dan segalanya kita pastikan memberikan semangat yang lebih jitu lagi. Kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kembali. Lawa-lawa datang cantik ke studio Amisha ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tarikh-tarikh anda perlu perlu menonton sendiri CJ Wow Shop adalah 12, 13 dan 16 September 2020. Pastikan anda tidak ketinggalan peluang yang cukup menarik ini. Terima kasih ucapkan kepada Lily Adnan, pengacara CJ Wow Shop. Dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan seorang rakan artis untuk mengetahui apakah di sebalik lagu terbaru yang berjudul Kecewa Segalanya di Malaysia hari ini. Mengalir tangisan di kala sendiri, karena hati mula meragui. Mampukah dirimu untuk menghargai, ataupun hanya sekadar segunung janji? Di saat ku mulai percayakan cinta,
bersama mencintai. Tuah Azmi. Assalamualaikum. Awak bertuah hari ini tau sebab tiga-tiga pun wanita. Ke sana sikit. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Nama Tuah Azmi, tapi nama sebenar apa? Bolehkah kongsi? Boleh. Nama sebenar Tuah memang lari jauh daripada Tuah. Sebenarnya memang tak ada kena-mengena pun dengan Tuah sebenarnya. Nama sebenar Tuah Arumi Nafis bin Muhammad Azmi. Wow, Arumi Nafis. Tak punya nama. Boleh dapat Tuah tu. Lagi sekali. Arumi Nafis bin Muhammad Dia macam Jepun-Jepun sikit kan? Arumi. Okay, nama Tuah ni sebenarnya daripada kecil lagi memang arwah ayah memang selalu panggil Tuah. So sampai ke besar, bila time Tuah nak keluarkan single Tuah, Tuah macam bincang dengan mak macam nak pakai nama apa, macam nak panggil Arumi pun dah tak biasa sebab daripada kecil memang orang panggil Tuah. Kan? So mak cakap pakai je nama Tuah tu sebab nama tu arwah ayah bagi. So sampai sekarang masih pakai nama Tuah. Okay. Jadi Tuah bermula daripada YouTube kan? Ya, Jadi betul. bagaimana boleh daripada YouTube terus masuk ke dalam industri seni ni? Okey, Tuah start dengan Tuah post lagu Tuah sendiri, Tuah main gitar dan Tuah record pakai phone dekat YouTube Tuah. Dan ada satu lagu tu Air Mata Rindu, masa Tuah post tu dia jadi viral. Sampai kan bila dah 3 bulan lepas post tu tiba-tiba dekat demo version tu ada 1 juta view. Dan bila dah lama-lama tu sampai sekarang dah ada 8 juta view dekat demo saja. Dan masa tu lagu tu trending dekat YouTube. Dan pada masa tu FMC start nampak Tuah dan Tuah sign dengan FMC. Memang bertuah lah. Memang Bertuah sangat. Dan Tuah bermula menyanyi umur 15 tahun ke 13 tahun? Tuah mula daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi? Daripada sekolah rendah Tuah darjah 3. Tuah darjah 3 Tuah join nasyid dekat sekolah. Nasyid. Tapi yang secara seriusnya buatlah sebab Tuah pun komposer juga dan sebagainya. Mungkin secara serius tu sejak umur berapa? Sebenarnya Tuah memang daripada kecil memang minat menyanyi. So daripada kecil tu Tuah dah ada macam pergi macam-macam uji bakat apa semua. Dan bila tak dapat tu, bila Tuah dah umur 15 tahun, Tuah start buat YouTube sendiri dan Tuah post cover-cover dan lagu Tuah sendiri dekat YouTube. Start daripada tu. Okay, lagu ni lagu kecewa. Kecewa. Siapa yang kecewa sekarang ni Tuah? Okey, lagu Kecewa ni sebenarnya dia adalah sambungan daripada lagu Tuah yang sebelum ni. Sebab lagu Tuah yang sebelum ni dah ada 4 single, termasuk Kecewa ni dah ada 4. So dia sambungan daripada lagu-lagu Tuah sebelum ni dan dia menceritakan macam okey, sudah cukup lah, kali ini dah betul-betul kecewa. Macam tu lah. Jadi dia pengalaman sendiri ke apa? Sebab Tuah juga difahamkan seorang komposer kan. Kadang-kadang komposer ni dia tulis lagu berdasarkan pengalaman sendiri. Ada yang dia punya imagination macam tu. Jadi Tuah yang mana satu? Kategori mana ni? Okay, sebenarnya adalah sikit pengalaman sendiri Tuah selitkan dalam lagu ni. Dan juga macam Tuah suka dengar luahan hati kawan-kawan. Macam bila setiap kali Tuah berborak dengan kawan, macam masing-masing ada pengalaman sendiri. So bila diorang share tu, Tuah akan cuba olahkan menjadi lagu. Tuah macam nak bersaing dengan rakan-rakan lain umur 20-an kan? Jadi macam banyak pilihan sekarang ni. Jadi macam mana Tuah selain nama tu dah komersial dah, tapi bakat dan juga nak bagi peminat-peminat lain dan orang baru mengenali Tuah ni macam ni Tuah Azmi. Okey, macam Tuah sendiri, Tuah sekarang Tuah sedar yang orang nampak Tuah dengan lagu-lagu yang macam ni lah, macam lagu Kecewa, yang lagu sedih-sedih kan. So buat masa ni Tuah bagi orang untuk suka dengan Tuah dulu dengan lagu-lagu yang macam ni. Dan insya-Allah nanti kalau bila orang dah mula mengenali Tuah, Tuah akan cuba keluarkan single yang rancak pula lah, insya-Allah. Setakat ni tontonan dapatnya 1 juta. 1 juta dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan. Itu lagu Kecewa saja dan difahamkan juga lagu-lagu lain macam Air Mata Rindu sampai 11 juta, lagu-lagu Tuah yang lain 9 juta dan sebagainya. Banyak tu kan untuk artis baru. Ini dia kita ada ada duit dengan siapa ke? InsyaAllah kalau ada rezeki di masa akan datang, kalau ada macam tawaran untuk duit dengan sesiapa, tak pun Tuah yang Tuah lah ni. Tuah yang kan? post siapa-siapa. InsyaAllah kalau ada rezeki Tuah akan buat lah. Baik. InsyaAllah. Tuah, kita ada peminat di talian. Dia bertanya khabar kot. Sempat merakamkan satu ucapan dan soalan untuk Tuah sebenarnya. Okey. Saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Ida. Saya ada satu soalan untuk ditanyakan kepada Tuah Azmi. Sebelum Tuah Azmi dilamar oleh syarikat rakaman FMC, seperti yang kita tahu, Tuah bergerak secara bersendirian untuk meneruskan kerjaya Tuah sebagai seorang penyanyi. Jadi, apa perbezaan yang Tuah dapat rasakan bila bergerak secara solo dan bila berada di bawah syarikat rakaman? Dan pernah tak Tuah rasa macam terkongkong ke ataupun rasa stres bila terpaksa bersaing dengan artis-artis dalam satu label yang sama?
Berat Itu dia. soalan. Berat soalan. Dua soalan. Pernah tak rasa terkongkong? Sebenarnya tuah rasa bila yang time tuah bergerak dengan sendiri tu lebih susah lah. Sebab tuah masa tu tuah macam lagu Air Mata Rindu sendiri memang tak pernah ada promo dekat mana-mana stesen TV ke radio, memang tak pernah ada. Dan pada masa tu memang apa-apa pun tuah akan uruskan sendiri, macam tuah nak promote lagu tu macam mana. So tuah lebihkan promote pada YouTube, dan bila dah masuk dengan label FMC ni, alhamdulillah lah semua benda ada yang management yang uruskan, macam nak hantar kita dekat stesen TV, nak promote lagu semua kan. So benda ni tuah rasa lebih mudah lah untuk tuah. Okey, baik. Kita ada soalan seterusnya daripada peminat tuah. Ini dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Kapten Syahir. Okey, so saya ada soalan untuk Tuah Azmi. Okey, biasanya kita dengar lagu-lagu Tuah yang sebelum ni dia lebih kepada konsep-konsep yang lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang kecewa, lagu-lagu yang putus cinta. Jadi untuk next single, tak teringin ke nak buat lagu yang lain daripada yang sebelum? Masih nak kekalkan konsep yang sama ataupun nak tukar konsep yang baru? Cubaan baru? Okey, untuk tuah sendiri memang tuah ada plan untuk try keluarkan lagu-lagu yang lain yang selain daripada lagu-lagu cinta lah. Tuah memang ada dalam sekarang ni, tuah memang tengah dalam proses nulis lagi lagu-lagu yang agak lari jauh daripada diri tuah sendiri. So tuah pun macam tengah tengok masa yang sesuai untuk keluarkan lagu yang macam itulah, sebab orang sekarang terima tuah dengan lagu yang ballad, dan tuah nak cuba tukarkan genre tu mungkin akan ambil masa lah untuk orang faham dengan lagu-lagu tuah. Selain lagu cinta, tu lagu pasal apa? Mungkin motivate ke, motivasi. Yang bagus-bagus. Okey. Kita ada sesuatu istimewa untuk tuah. Istimewa. Saksikan ini. Selamat ulang tahun yang ke-22 buat Tuah Azmi. Semoga dipermudahkan segala urusan Tuah. Semoga terus maju jaya dalam industri tanah air muzik kita, dan semoga sukses karya Tuah. Sukses. Sukses. Wah. Okey, bila hari jadinya? Hari jadi tuah baru je, hari Isnin hari tu. Selamat hari jadi. Hari hari ulang tahun. 22 tahun. Yang ke-22 baru. Muda lagi, 22 tahun. Masih panjang lagi perjalanan anda untuk berjuang. Jadi kalau misalnya, tadi kata dah impian macam nak duet pun ada, nak buat percubaan baru pun ada. Apa lagi perancangan yang mungkin untuk membina, membabitkan karier lah? Okey, macam tuah sekarang, tuah lebih suka untuk buat lagu. So tuah dalam masa yang PKP ni macam banyak duduk rumah, tuah banyak hasilkan lagu-lagu baru untuk dinyanyikan oleh orang lain. So insya-Allah kalau lepas ni mungkin tuah harap dapat bagi tuah punya lagu dekat mana-mana artis lain yang berbakat lah, insya-Allah. Baik. Mungkin peminat-peminat ni masihlah nak ikut kan tuah kat mana? Follow. Masihlah nak tahu Instagram. Instagram Facebook tuah, ke? official tuah, dan Facebook Tuah Azmi, dan YouTube channel tuah sama juga Tuah Azmi. So dekat tiga-tiga ni memang tuah akan selalu update lah, sebab setiap minggu tuah akan update tuah punya cover-cover. Sekarang tuah masih lagi buat cover. Image mana image? Image lah. Kan sebab kan umur 22, jadi bila nak bawa lagu sedih, tapi image tuah sebenarnya macam mana kalau macam nak pergi persembahan kan? Kadang-kadang itu pun memainkan peranan penting juga sebagai artis baru kan? Macam tuah tak kekalkan pada satu image, sebab tuah jenis tuah cuba tuah suka cuba benda barulah. So setiap kali macam tuah pergi show, tuah akan lain-lain. Contoh bila pergi ni nampak macam ni, bila pergi sini nampak macam ni. So takkan sama lah tuah punya image macam tu. Dia sekarang banyak star macam K-pop dan sebagainya ke arah itu kan, tapi tuah rasa macam tak tuah belum lagi lah. Belum lagi lah. Tuah lebih kepada jiwa. Nanti orang cakap macam apa Mamat Jiwa pakai macam ni kan? Cuma K-pop. Baik, terima kasih kepada Tuah Azmi. Kita doakan yang terbaik untuk anda. Kita percaya semoga impian yang tadi beritahu pada kami ni tercapai insya-Allah. Amin. Dan lepas ni Farihah bolehlah follow Instagram Tuah Bukan Main. Duduk tengah sebenarnya dia yang nak tanya. Alah. Janganlah kantorkan sis. Okey, terima kasih kepada anda semua meluangkan masa bersama kita. Dan pasti hari Isnin nanti kita akan berbincang berkenaan hak pengguna atau komuniti dalam menyaman hak tertentu. Jaga diri cuti nanti. Bye. Bye. Go. Mengapa
Tak pernah fikirkan perasaanku, mungkinkah dirimu bertemu insan lebih sempurna dariku. Diriku telah curahkan segala, namun dirimu melangkah pergi jua. Kau pergi untuk bersama dirinya, dan hatiku dibiarkan saja. Salahkah aku terlalu